A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita masih lagi dapat sama-sama dalam satu majlis ilmu lah, majlis ilmu. Bacaan Yasin ni kira satu majlis ilmu yang mana majlis ilmu kita ni insya-Allah didoakan oleh para malaikat seluruhnya insya-Allah. Jadi alhamdulillah lah, eloklah kepada saudara Luqman Hakim ni, sahabat saya dulu masa kat MTS sekolah menengah. Dia anjurkan setiap minggu program semacam inilah. Jadi alhamdulillah kira eloklah sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk kita buat satu majlis ilmu ni, sebab sekarang ni dengan keadaan COVID ni susahlah kita nak jumpa majlis ilmu. Sekarang ni kita banyak dengar kat TV-TV je kebanyakannya. Jadi alhamdulillah lah. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh lah, jadi eloklah saya kenalkan diri saya dulu. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi saya kenalkan diri dululah. Jadi nama saya Muhammad Aqil bin Saupi. Muhammad Aqil bin Saupi. Aqil, akalah, akal. Jadi saya ni adalah salah seorang lah graduan Universiti Islam Madinah yang mana baru je habis bulan 5 baru ni. Alhamdulillah. Syukurlah, alhamdulillah. Sebenarnya kalau ikutkan saya sepatutnya habis bulan 12 nanti, hujung tahun ni, tapi disebabkan COVID ni saya cepat-cepatkanlah supaya tak ada banyak masalah lah. Jadi keseluruhan saya berada kat sana 4 tahun setengah, dekat Malaysia ni setahun, jadi 5 tahun setengah lah keseluruhannya. Alhamdulillah. Jadi kenal lah tu insya-Allah. Dan saya juga ambil bidang dalam ijazah sarjana muda syariah lah, totally syariah. Alhamdulillah dah habis dah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita sama-sama dapat berkumpul, sama-sama lagi Allah memberi nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam yang mana tak semua orang boleh dapat lah. Kadang-kadang ada orang dah lebih mendahului dah tinggalkan kita. Jadi kita alhamdulillah Allah masih bagi kita oksigen untuk kita bernafas lah di bumi Allah SWT ni. Kerana apa? Kerana setiap daripada pergerakan kita ni, pernafasan, pergerakan jari apa semua ni, semuanya diizinkan oleh Allah SWT. Jadi kalau Allah tak izin kita gerakkan jari kita ni, tak izinkan kita bernafas, jadi habislah kita. Habislah. Jadi alhamdulillah, syukurlah Allah bagi nikmat yang sangat-sangat besar kepada kita sekarang, dan terutamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi kadang-kadang kita tengok hari ni kebanyakan orang ni Islam pada IC sahaja. Islam pada IC sahaja. Jadi banyaklah yang tak solat, minum arak, tapi atas IC dia Islam. Cuma dia tak mengamalkanlah prinsip-prinsip Islam ataupun kehidupan Islam. Jadi alhamdulillah lah, saya rasa semua yang berada dalam Google Meet sekarang ni alhamdulillah ada lagi nikmat iman dan nikmat Islam kerana sampainya para jemaah ke sini semua. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan semualah kat sini. Jadi alhamdulillah, tu adalah nikmat iman lah tu. Alhamdulillah. Jadi syukurlah banyak-banyak kehadrat Allah kerana banyaklah benda kita kena bersyukur kat atas dunia ni, atas segala pemberiannya. Macam saya lah, saya ni jadi macam saudara Luqman bagi tahu tadi, memang susah lah untuk dapat sampai ke Universiti Islam Madinah ni. Cuma orang-orang yang terpilih, kira Allah lah yang petik nama-nama tu untuk kami ni sampailah. Dan saya nak perbetulkan sikit saudara Luqman bagi tahu tadi, satu batch dulu mungkinlah dalam 10 orang satu batch ataupun setiap tahun, tapi sekarang ni dah makin ramai, dalam lebih kurang 50 ke 60 orang setahun sekarang ni. Alhamdulillah makin bertambah lah. Jadi kalau
tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada anak-anak yang ingin berhajat untuk hantar ke Madinah, nak ke Madinah, bolehlah nak tanya saya ke, insyaAllah saya akan bagi tahu yang mana yang saya tahulah, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, syukurlah. Jadi panjang pula mukadimahnya. Sementara kita nak tunggu isyak ni, saya nak ajaklah kita berfikirlah atas kira saya hari ni. Saya nak ajak kepada semua sahabat berfikir yang kita ni sekarang ni dalam satu, orang panggil satu wabak ataupun satu kehidupan wabak kita sedang hidup sekarang ni. Jadi kehidupan wabak ni sebenarnya bukanlah satu benda yang kita panggil kita kena kutuk tak. Sebenarnya kita tak boleh kutuk sebab wabak ni datang daripada Allah SWT juga. Allah yang benarkan COVID-19 ni berleluasa di atas muka bumi ni. Jadi setiap benda yang Allah benarkan ini, sesiapa yang orang yang berfikir, dia akan cari hikmahnya. Itu dia. Jadi kalau kita tengoklah hikmah kepada COVID ni, kita tengok hikmah kepada COVID ni sebenarnya, salah satunya yang kita boleh jumpa adalah siapa-siapa yang mati kerana wabak, ni hadis, siapa-siapa yang mati kerana wabak, tapi disebut untuk wabak kusta lah, wabak kusta, tapi ada ulama tafsir yang boleh guna untuk wabak keseluruhannya. Jadi siapa-siapa yang mati kerana wabak, insya-Allah dia seperti mati di jalan Allah. Maksudnya dia mesti seumpama dia ni berjihad, mati dalam jihad. Jadi tu salah satu orang panggil hikmahnya sebenarnya. Tu yang pertama. Jadi ramailah kalau kita tengok sekarang kan, masya-Allah, na'udzubillah min zalik lah, walaupun hikmah dia mati syahid, berjihad di jalan Allah, tapi kita ni tetap ada orang-orang yang tersayang di samping kita. Jadi kita ni kalau boleh kita nak hidup lamalah dengan mereka-mereka ni. Kita tak maulah pergi dengan begitu sahaja kerana wabak. Jadi na'udzubillah min zalik, hari ni saya tak silap saya, kes terbaru COVID kita ni 20K tak silap saya. Semalam lah saya baca semalam, yang hari ni saya cari tak jumpa lagi, dia tak keluarkan lagi official statement tu. Jadi 20K satu hari, 20,000 satu hari kes terbaru. Maknanya masya-Allah lah. Bayangkan betapa ramainya orang yang kena, dan kematian setiap hari average puratanya dalam lebih kurang 200 orang sehari yang meninggal dunia. Jadi na'udzubillah min zalik. Kira mereka-mereka ni moga-moga mendapat inilah syurga Allah lah. Semoga mereka ni dapat pahala mati jihad di jalan Allah. Jadi 200 sehari ini adalah satu angka yang sebenarnya kita tidak boleh pandang remeh lah. Tidak boleh pandang remeh. Dan sekarang ni kalau kita tengok COVID ni dah macam-macam varian. Kalau dulu saya ingat awal-awal dulu, kalau orang-orang muda ni, kalau zaman yang awal-awal COVID mula nak popular dulu, jaranglah saya dengar yang orang muda ni boleh meninggal. Adalah saya dengar 1-2 orang kat UK, saya terbaca remaja dalam 17 tahun seorang, 20-an seorang meninggal, tapi jaranglah 2 orang tu. Tapi sekarang ni yang varian terbaru ni, yang lambda ni, saya dengar banyak dah orang-orang muda pun tetap boleh meninggal juga. Jadi kita tidak boleh pandang enteng lah. Jadi sebenarnya COVID, hikmah COVID yang kedua ni saya nak cerita kat sini adalah dekatnya sebenarnya kita ni dengan kematian. Dekatnya kita ni dengan kematian. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok orang sekarang ni, zaman sekarang ni, duk sibuk kejar dunia. Duk sibuk kejar dunia. Kadang-kadang kejar harta dunia ni, berlumba-lumba untuk kaya sampai dah tak kira dah halal dan haram sumber tu. Jadi ni kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan semua. Memang dalam ni saya percaya semua adalah usahawan ataupun ramai dalam ni adalah usahawan-usahawan, insya-Allah, usahawan yang berjaya, usahawan
Muslim yang berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ambil ambil pedulilah soal datang dari mana ni harta kita tu untuk ditafsirkan kepada makanan untuk masuk ke dalam perut kita dan perut keluarga kita. Jadi kita kena ambil teliti benda tu. Sebab sangat bahaya sangat bahaya saya sebut. Sebab apa? Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang darah daging dia makan daripada hasil yang haram, neraka bagi dia. Nabi sebut macam tu. Jadi sangat-sangat bahaya, sangat-sangat kena ambil hati-hatilah sumber dari mana pendapatan kita ambil tu. Jadi itulah dia. Dan kematian sangatlah dekatlah. Kalau kita tengok COVID ni 200 orang sehari yang meninggal ni, jadi kita tak tahulah bila-bila masa saja. Mungkin hari ni kita tak kena lagi, mungkin esok kita pula yang meninggal. Na'udzubillah min zalik. Jadi kematian sangat dekat. Jadi apa preparation kita untuk kematian yang sangat dekat ni? Kalau orang lain mungkin dulu kalau masa sebelum zaman wabak kita ni, mungkin orang fikir okey 63 tahun, mungkin dah dekat dah dengan kematian. Kalau ada luck sikit, boleh sampai tua lah 70, 80. Kalau yang dah tak ada luck sikit ataupun takdir dia sudah sampai, ajal dia sudah ditetapkan untuk mati muda, dia pun boleh mati aksiden, mati kencing manis, mati semacam-macam itulah. Tapi sekarang ni untuk wabak COVID-19 ni 200 angka sehari ni, jadi mungkin bukan kita hari ni, mungkin esok kita. Jadi apa preparation kita untuk menghadap kematian yang dekat ni? Apa preparation kita untuk hidup ke afterlife ni? Macam mana ni? Isyak. Mana dah masuk isyak? Mana? Kat sana dah masuk isyak? Kat sana dah masuk isyak ke? Dah isyak lah. Saya habiskan sikit lagi lah. Cuma kita tunggu habis azan ni. Boleh. Hormat. Sebab KL tak azan lagi. Tak apa.
حي على Okay, jadi kita sambung Jadi alhamdulillah. Jadi apakah preparation kita untuk afterlife nanti? Jadi sebenarnya nak masuk syurga ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, tidaklah susah, tidaklah senang. Tapi sebenarnya nak masuk syurga ni senang je sebenarnya. Cuma kita tinggalkan apa yang mungkar, kita buat yang amal makruh. Kita buat yang amal lah, yang disuruh lah. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi antara benda-benda yang kita ni boleh buat lah. Saya ada beberapa amalan lah yang saya rasa saya boleh tinggalkan sedikit untuk tuan-tuan dan puan-puan amalkan lah. Supaya kita nanti bila kita dah kat alam barzah nanti, kita tak minta dengan Allah lah untuk kembali ke dunia balik untuk buat amalan-amalan tersebut. Jadi alhamdulillah, antara amalan-amalan yang kita boleh prepare untuk kita kehidupan di sana ni adalah kita jangan tinggal solat lah. Jangan tinggal solat, sebab solat tu adalah tiang agama. Jadi solat ni sangat-sangat penting, sangat-sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Kalau tak ada solat ni, buatlah amalan lain pun, dia tak jadi. Dia tak jadi. Sebab solat ni adalah tiang agama tu sendiri. Jadi kalau tak buat solat, puasa apa semua, zikir banyak mana pun tak solat, memang tak jadi, tak lepas. Jadi solat jangan tinggal lah, jaga solat betul-betul lah. Jaga solat betul-betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Sebab apa banyakkan bersedekah? Sebab ada satu hadis ceritakan bahawa apabila ada seorang ni yang sudah meninggal di alam barzah ni, dia pergi kepada Allah, dia minta balik untuk kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Dia tak minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan aku nak kau hidupkanlah aku balik kat dunia ni, aku nak solat, aku tak nak tinggal dah solat. Tak. Dia minta kepada Allah nak hidup kat dunia ni untuk bersedekah. Sebab apa? Sebab sedekah ni dia mengalir. Dia mengalir. Macam contoh kita sedekah untuk bina masjid contoh. Kita sedekah, jadi duit kita tu masuk untuk beli semen, untuk beli bata, beli mozaik. Jadi mozaik tu kekal. Semen tu kekal, orang duk guna beribadah kat rumah Allah. Jadi setiap kali orang guna untuk beribadah, orang guna untuk kebaikan, pelaburan kita tadi tu masuk kepada kita, sehinggalah kita mati pun tetap dia masuk kepada kita. Jadi anak Adam ni apabila dia mati, ni hadis anak Adam apabila dia mati, dia akan tinggalkan 3 perkara. Satu iaitu sedekah jariah. 2 adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi saya kena sebarkan
sebanyak mungkin ilmu kepada orang, ilmu yang bermanfaat kepada orang, supaya bila orang guna ilmu kita tadi, dia ibarat sedekah lah, kita kan mengalir pahala sehinggalah kita mati pun. Yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Jadi sebab itulah kita kena didik betul-betul anak kita supaya bila kita dah sudah meninggal pun anak kita tetap doakan kita bila kita dah tak ada nanti. Jadi tu yang kedua lah. Tu kira masuk sekali lah. Jadi yang ketiga adalah insyaAllah yang ni bila-bila masa je boleh buat, hatta orang perempuan yang haid pun boleh buat lah, iaitu zikir. Zikir. Jadi kalau orang perempuan ni kadang-kadang bila datang bulan, mereka tak boleh baca Quran apa semua. Ada khilaf lah benda tu. Tapi yang Syafi'i ni ambil tak boleh baca lah. Tak boleh baca. Kecuali orang yang hafal Quran. Dia nak mengulang, dia takut hilang. Jadi dia boleh baca. Tu pengecualian. Tu ada ulama inilah. Ulama berkhilaf lah. Jadi zikir ni adalah amalan yang bila-bila masa boleh buat. Bila-bila masa. Duduk drive. Duduk main badminton pun kalau sempat zikir, duduk main bola pun kalau sempat zikir, boleh. Tak ada masalah. Tapi tercungap-cungap lah saya rasa. Memang orang tak zikir lah. Kalau masa main-main bola ke main-main badminton ni. Jadi zikir ni, duduk macam sekarang dengar saya ceramah pun boleh zikir. Jadi apa zikir yang kita nak amalkan ni? Jadi insyaAllah saya tinggalkan sedikit supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan nanti insyaAllah. Jadi antara yang kita tak boleh tinggal adalah la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 ni. Ni satu. Yang ini kena amalkan setiap hari. Kalau boleh setiap hari lah. Kalau tak boleh amalkan free time pun, lepas solat pun kira jadilah. Kira setiap kali lepas solat buat 33 kali. 33 kali. Tak lama pun. Daripada kita duduk kejar benda lain yang mana ambil masa mungkin 3-4 jam, solat kita ni dengan zikir ni mungkin tak sampai setengah jam pun. Jadi kita zikir mungkin 33 kali. Lepas solat pun tak apa dah. Tu yang pertama, zikir pertama. Yang kedua mungkin boleh diamalkan adalah zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya ulang balik subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kenapa saya petik zikir ni? Kerana zikir ni Nabi sebut dalam satu hadis. Dalam satu hadis apabila ada sahabat datang tu, Nabi pun tanya sahabat tu, maukah kau tahu apakah amalan yang lebih berat lebih berat neraca apabila ditimbang, berat pahala lah daripada dunia dan isi-isinya. Maksudnya zikir apa dia? Ya Rasulullah. Sahabat tu tanya. Rasulullah pun sebut subhanallah wa bihamdihi. Line akhir terputus ke? Ataupun biasanya dia. Okey, boleh ke? Dah terputus. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua zikir ni lebih berat daripada dunia dan isi-isinya. Hebat tak? Pendek je. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pendek je. Amalkan tiap-tiap solat pun tak apa. 33 kali ke? 10 11 kali ke? Boleh. 3 kali ke? Jadi jangan tinggalkan. Tu yang kedua lah, zikir yang kedua. Yang ketiga adalah berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sentiasa sebut, sentiasa ucapkan dalam kat mulut kita ni Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Sebab mungkin ucapan selawat kepada Nabi ni adalah asbab kita untuk mendapat hidayah nanti di alam mahsyar nanti. Jadi Nabi ni dia boleh bagi syafaat kat kita. Dia boleh bagi syafaat. Jadi Allah apabila Nabi berada dengan Allah ni, Nabi pun kata, ya Allah ya Tuhanku, kau bagikanlah dia ni ke syurga. Kenapa? Kerana dia selalu berselawat kepada aku,
masa kat dunia dulu. Jadi sangat-sangat penting lah. Sangat-sangat penting. Jadi 3 tu lah, saya tak nak bagi banyak-banyak lah. Jadi 3 tu, kalau boleh amalkanlah zikir tu. Setiap kali, kalau paling-paling tidak pun lepas solat 5 kali sehari. Jadi itu sajalah saya rasa sebab dah isyak dah kat sana. Jadi sebelum saya tutup majlis saya ni, saya nak doa dulu supaya kita sekarang ni dalam musim wabak ni, jadi kita minta Allah angkat wabak kita ni supaya kita boleh menjalankan aktiviti kita seperti dahululah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidan hamdan wa fi ni'amahu yakathiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tahassasna bizil izzatil jabrut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jazam wal qabid wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dengan Empunya kemuliaan dan kegagahan. Kami berlindung dengan Tuhan yang memiliki kerajaan segalanya. Kami bertawakal kepada Yang Maha Hidup, yang tidak akan mati. Wahai Allah, palingkanlah wabak ini daripada kami. Sesungguhnya Engkau Maha menentukan atas segala sesuatu. Wahai Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit, sobak, gila, kusta, COVID dan penyakit-penyakit yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah insya-Allah daripada saya, perkongsian daripada saya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan boleh amalkanlah, boleh ambil iktibar daripada apa yang saya sampaikan tu. Moga-moga kita pahala kita saling saling mengalir di antara satu sama yang lain insya-Allah. Jadi saya serahkan balik kepada saudara Luqman Hakim lah untuk mempengerusikan majlis kita insya-Allah. Okey, terima kasih saudara Abdul Shaufi kerana memberi ruang masa kepada kita untuk berkongsi malam ni.